Hai kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunan. Oke, langsung mulakan saja. Dekat sini ada saudara dari Malaysia kirim satu link video melalui DM saya. Judul atau tajuknya ialah Misi Khas Komando Malaysia di RFS Tun M hantar mereka ke sana. Tun M itu kalau nggak salah Tun Mahathir ya. Kalau saya salah, betul kan? Oke, sangat menarik dari judul atau tajuknya. Segera saya akan lihat. Let's go. Kepada rakyat Malaysia yang masih menggunakan kereta Proton Wira buatan Malaysia, anda patut berbangga dengan sejarah yang akan Amy sampaikan kepada anda semua. Pernahkah anda mendengar sejarah ini? Tunggu dulu, ada yang sangat menarik perhatian saya di sini. Biasanya kan, lambang proton itu identik dengan harimau. Ini kok lambangnya bulan dan bintang. Apakah proton keluaran lama itu lambangnya itu bukanlah harimau, akan tetapi bulan dan bintang? Tolong kalian semua komen di bawah ya. Kita mulakan dari awal ya. Kepada rakyat Malaysia yang masih menggunakan kereta Proton Wira buatan Malaysia, anda patut berbangga dengan sejarah yang akan Amy sampaikan kepada anda semua. Nah, Pernahkah anda mendengar lambang sejarah ini? proton yang dulu, Kereta proton Proton wira, Wira yang bulan bintang. diterjunkan bersama anggota komando Malaysia suatu masa dahulu. Negara kita Malaysia pernah mencipta rekod tersendiri apabila melakukan ekspedisi terjun bebas Kutub Utara pada tahun Utara, 1998 gokil. dengan membawa Proton Wira dalam penerjunan tersebut. Ekspedisi tersebut berjaya mencipta rekod di Asia kerana rakyat Malaysia merupakan penerjun pertama dari negara beriklim tropika yang menjejakkan kaki ke Kutub Utara. Kapten Besara Abdul Rahman Omar dari Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM menjadi salah seorang daripada penerjun bagi ekspedisi terjun bebas Kutub Utara pada tahun 1998. Selain Kapten Abdul Rahman, ia turut disertai 15 lagi penerjun yang terdiri daripada Komando Tentera Darat, Grup Gerak Khas, Komando Polis Diraja Malaysia, VET 69, Tentera Laut Diraja Malaysia, Paskal, dan Pascal Tentera ini Udara famous ya. Diraja Malaysia, Paskau. Misi tersebut merupakan usaha untuk membuktikan kemampuan Malaysia yang berani mencuba sesuatu yang mencabar dan bersaing dengan negara-negara maju di dunia, sekaligus boleh mengharumkan nama negara. Berkongsi mengenai pengalamannya dalam siaran langsung di Facebook Siakak Keli TV. Beliau berkata, ekspedisi tersebut dilakukan kerana rentetan daripada ekonomi negara pada ketika itu Oh ya, tahun mula merudum 98 itu kan dan rakyat mengalami ekonominya masalah bergejolak, kewangan. krisis Perdana di Menteri mana-mana. ketika itu ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad memikirkan bahawa ekspedisi tersebut mungkin boleh menaikkan semangat rakyat dan menaikkan lagi nama Malaysia. Yang menarik perhatian adalah ekspedisi yang berlangsung pada 18 April 1998 tersebut juga memperlihatkan sebuah Proton Wira turut diterjunkan di Kutub Utara. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mula memikirkan cara untuk menaikkan semangat rakyat dan juga mencari jalan bagaimana untuk memasarkan kereta Proton buatan Malaysia tersebut. Salah seorang anggota ekspedisi kami ketika itu berumur 21 tahun dan dia berkata mempunyai impian untuk terjun di Kutub Utara. Saya membuat kajian dan mendapati ada dua syarikat yang menganjurkan ekspedisi ke Kutub Utara, iaitu di Amerika Syarikat dan Rusia. Kerana keadaan geopolitik yang memperlihatkan kita lebih rapat dengan Rusia pada ketika itu, maka keputusan dibuat untuk menggunakan Rusia sebagai ejen untuk membawa kita ke Kutub Utara, katanya. Mengenai pelibatan kereta Proton Wira, beliau menjelaskan bahawa ketika itu, kenderaan tersebut belum dapat memasuki pasaran Eropah. Jadi salah satu cara untuk membuktikan bahawa kereta nasional Malaysia itu bagus untuk pasaran di sana adalah dengan membawanya ke satu tempat yang ekstrim. Justru, ia telah diterjunkan dengan menggunakan payung kargo dari ketinggian 1,000 kaki dan berjaya mendarat dengan lancar. Untuk rekod tahun sebelumnya, ada sebuah kereta jenama Eropah yang diterjunkan juga atas alasan yang sama. Tetapi apabila tiba di Kutub Utara, kereta itu mengalami masalah pada bahagian tayar dan enjin, tidak dapat dihidupkan. Itu antara kerisauan kami. Tetapi Alhamdulillah, semasa terjunkan kereta Proton Wira tersebut, yang menghidupkan enjin ialah orang-orang Rusia yang berada di bawah. Kereta tersebut bergerak, cuma saja terlalu tebal dan menyebabkan kereta tidak dapat bergerak dengan sempurna. Bila kereta mendarat dengan selamat, kami terbang semula ke paras 8,500 kaki dan melakukan terjunan di situ, ujarnya. Ditanya mengenai situasi sebelum berlepas ke Kutub Utara,
Dalam temu ramah tersebut, beliau yang juga merupakan timbalan ketua penerjunan pada ketika itu, ditugaskan untuk menjaga kebajikan ahli-ahli ekspedisi. Malam sebelum kami berlepas ke Kutub Utara, saya telah meminta ke semua ahli-ahli ekspedisi untuk menulis wasiat dan surat terakhir untuk keluarga. Sekiranya ada apa-apa berlaku, surat-surat tersebut akan dikirimkan kepada ahli keluarga, katanya. Selain itu, terdapat beberapa cabaran yang perlu ditempuhi oleh ahli ekspedisi, termasuk keadaan sejuk yang melampau. Ya mestilah Mereka Kutub pada Utara. ketika itu berada di Kutub Utara selama 19 jam. Kerana helikopter yang ditugaskan untuk mengambil mereka tidak boleh masuk ke kawasan tersebut disebabkan ribut salji. Kata beliau lagi, Kutub Utara hanya ada kepingan ais. Kami tidur dalam kemah, bentangkan dengan kanvas tebal dan doktor minta kami tidur ikut giliran. Jadi, itu antara cabaran yang dihadapi oleh kami. Selain sejuk yang melampau, nak minum air pun tidak boleh sebab air semua beku. Jadi, bila masa air dan air itu mendidih, kami terus kena minum, katanya. Semangat kesemua penerjun itu turut dipuji oleh orang Rusia kerana mereka pun tidak sanggup untuk pergi ke Kutub Utara walaupun sememangnya tinggal dalam kawasan yang bersalji. Orang Rusia ada bertanya. Orang Rusia sampai-sampai memuji komando dari Malaysia. Karena kenapa? Komando dari Malaysia bertahan selama 19 jam karena helikopter yang jemputnya itu tidak bisa untuk landing karena cuaca yang buruk. Itu di Kutub Utara loh. Dinginnya minta ampun itu. Kenapa berani untuk jalankan ekspedisi ini? Saya kata, kami bukan nak buktikan apa-apa pada dunia. Tetapi kami nak bantu negara kami naikkan semangat. Ketika itu, orang tengah kemurungan disebabkan oleh masalah ekonomi. Kita nak tunjukkan bahawa tiada apa yang mustahil, katanya. Selepas ekspedisi di Kutub Utara, beliau telah menciptakan satu lagi rekod, iaitu membuat penerjunan payung terjun yang pertama dari Menara Kuala Lumpur sempena ulang tahun ketiga Menara Kuala Lumpur pada tahun 1999. Mengakhiri perkongsiannya, beliau berkata, setiap orang perlu belajar untuk berusaha dan melihat sejauh mana diri mampu melakukan sesuatu supaya tidak mudah mengalah. Bintara Kanan Bersara Muhammad Idrus Jusoh bersama Kapten Ahmad Ramli Karbi berjaya membuat terjunan dari ketinggian 10,000 kaki di udara dalam kesejukan negatif 70 darjah Celsius ketika melaksanakan ekspedisi terjun bebas Kutub Utara 1998. Turut dibawa bersama sebuah kereta Protonwira. Pada hari kejadian yang mana apabila kita bergerak terbang ke North Pole di 0 point North Pole, apabila di ketinggian 3,000 meter daripada paras bumi dengan suhu di atas minus 70 di bawah paras beku, minus 70, dan sejuk aja, piti ais aja. apabila ramp tu dibuka, kemudian apabila kereta Proton diturunkan daripada kapal terbang, kami sangat takut sebab kita tak tahu apa keputusannya di bawah nanti. Apabila kereta itu diturunkan, memang kita nampak kereta itu payung ketiga-tiga payung kargo untuk Proton ni kembang dengan baik. Itu satu tanda positif yang payung ni, kereta ni akan turun dengan baik. Selepas apabila Protonwira ni diturunkan, kami dinaikkan ke paras lagi tinggi, ke paras 10,000 kaki, dan kami pun keluar daripada pesawat, yang mana satu cabaran lagi untuk keluar daripada pesawat, yang mana kelajuan pesawat adalah lebih kurang dalam 190 knot ke 200 knot, yang mana bukan satu kelajuan biasa untuk skydiver. Rekod dunia sekali lagi dipecahkan bersama 4 lagi rakan dalam terjunan kedua sebaik mendarat. Yang mana saya bersama dengan Kapten Aziz, Encik Sulaiman, Hazam Muzakar dan juga Encik Ramli akan membuat kerjasama payung di udara. Macam mana benar itu akan berlaku? Kami terpaksa kena gather sebelum buka payung. Walaupun kami dah planting berselerak di atas dalam tu, tetapi kami kena group balik, gather balik, kemudian baru kita bagi isyarat kita buka payung. Baru kita akan dapat buka payung berdekatan. Yang mana akan menyenangkan kita nak pin kita punya kawan nanti. Itulah rekod yang telah kita buat. Dan lagi satu, untuk ekspedisi ini juga, saya sebagai warga Pascal
bersama-sama dengan seorang lagi saya punya rakan iaitu Kapten Ahmad Ramli bin Kardi. Kamilah adalah warga Pascal atau warga TLDM menjadi rakyat Malaysia yang pertama membuat perjunan di Kutub Utara. Jadi terima kasih kepada Bangga Pascal dan juga sekali terima itu, kasih rekor kepada TLDM se-Asia yang mana telah memilih saya ketika itu dan ya. Kapten Ahmad Ramli untuk menyertai ekspedisi Terjun Bebas Kutub Utara 1998. Ekspedisi Terjun Bebas Kutub Utara 1998 disertai 16 penerjun diketuai Datuk Abdul Rahim Dahalan telah berjaya membawa nama Malaysia ke mata dunia. Ke Kutub Utara ya kan, sekalian nerjunin kereta Proton Wira. Tapi alhamdulillahnya Protonnya itu landing dengan selamat, tidak ada problem di tayar, tidak ada problem di engine. Sedangkan sebelumnya dari Syarikat Eropa itu melakukan ekspedisi yang sama, akan tetapi ada kegagalan. Setelah kereta itu mendarat di Kutub Utara, ada problem di tayar, and then ada problem juga di engine. Ini rekor loh ketika itu, se-Asia. Tujuan dari ekspedisi ini ialah untuk membangkitkan semangat rakyat Malaysia ketika itu kan ekonomi tengah bergejolak. Kalau nggak salah di tahun 1998, khususnya di Indonesia ya, dari segi ekonominya, aduh hancur, babak belur. Dan ditambah lagi banyak penjarahan. Kedai-kedai Chinese itu diambilin barang-barangnya, dicuri ya kan. Terus kedainya banyak yang dibakar. Kalau nggak salah orang Chinese itu pada kabur ke luar negara, contohnya ke Singapura. Takut karena ketika itu ekonomi Indonesia itu tengah bergejolak, situasi tengah panas. Tapi beruntunglah tahun 1998 di negara Malaysia itu tidak seteruk di Indonesia ketika itu. Oke, balik lagi tentang membahas video ini. Yang saya salut ya, komando dari Malaysia yang jumlahnya 15 orang itu sanggup bertahan selama 16 jam kalau nggak salah tadi, itu di minus 71. Bayangkan. Peti ais aja yang minus 2 atau 3 itu sejuknya nauzubillah. Lah ini minus 71. Air yang baru digodok itu kena cepat-cepat diminum. Kalau enggak nanti air itu beku saking dinginnya. Tapi komando dari Malaysia ini bertahan. Alhamdulillah semuanya selamat. Orang Rusia aja sampai geleng-geleng. Orang Rusia yang hidupnya biasa di tempat sejuk itu tidak kuat loh. Sedangkan orang Malaysia, komando dari Malaysia itu kok kuat gitu. Padahal kan kita tinggal di negara yang tropis, cuaca yang lumayan panas, itu sanggup loh bisa bertahan. Ini ada kebanggaan tersendiri, khususnya buat 15 komando yang terjun di Kutub Utara. Ketika itu, tahun 1998, komando dari Malaysia yang jumlahnya 15 orang ini membawa Proton Wira ke Kutub Utara. Itu tujuannya selain membangkitkan semangat rakyat, sekalian promosi. Karena ketika itu Jenamo Proton kalau nggak salah itu belum masuk pasaran Eropa atau Amerika. Tapi alhamdulillahnya kerja keras membuahkan hasil. Buktinya Proton sekarang ada di mana-mana termasuk di Indonesia. Bahkan kalau nggak salah udah masuk pasaran Eropa dan Amerika. Tahniah saya ucapkan. Dan yang saya salutnya ya majority orang Malaysia menggunakan kereta lokal. Jadi jangan malu. Jangan pernah bangga kita menggunakan kereta Honda, Toyota, atau yang lainnya. Sedangkan itu produk-produk luar negara, bukan produk sendiri. Harusnya kalian bangga. Kalian menggunakan jenama sendiri, buatan negara sendiri. Oke teman-temanku semua, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.